Pembaharuan pastikan kelancaran urusan berkaitan SPM 2020 selari inisiatif digitalisasi negara. ribu sukarelawan KPWKM akan bantu melancarkan proses PIK di seluruh negara. Assalamualaikum dan selamat petang. Berita wilayah edisi 10 Jun 2021 bersama saya Zira Zamri dan rakan jurubahasa isyarat Tan Libi. Terus setia bersama kami untuk perkembangan berita seluruh negara. Saudara, lintas langsung negeri-negeri bakal mengambil tempat seperti biasa dalam berita wilayah. Kita akan mulakan lintas langsung bersama-sama Ritah Alisius Malik dari negeri di Bawah Bayu dengan fokusnya mengenai bantuan sabar prihatin 3.0 COVID-19 serta pasukan pemantau polis di daerah Sipitang. Abu Mawin dari Bumi Kenyalang akan membawa tumpuan berkaitan proses vaksinasi serta sekitar keputusan SPM 2020 di negeri itu. Dan akhir sekali perkongsian menarik mengenai pusat pemberian vaksin pandu lalu pertama di Perak dilancarkan hari ini. Butirannya dan banyak lagi bersama Nur Ain Abu Bakar. Terus setia bersama Berita Wilayah. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin menyifatkan calon sijil pelajaran Malaysia SPM 2020 yang menerima keputusan hari ini sebagai individu hebat yang menduduki peperiksaan dalam situasi negara dan dunia bergelut dengan pandemik COVID-19. Tan Sri Muhyiddin menerusi hantaran Facebook hari ini, beliau berbangga dengan calon SPM 2020 yang berdepan cabaran berbeza berbanding tahun-tahun sebelumnya. Katanya semua pelajar diuji dengan cabaran yang getir namun berbekalkan semangat serta keazaman tinggi. Dengan sokongan semua pihak, cabaran itu berjaya diharungi. Bagaimanapun, Tan Sri Muhyiddin menyatakan sekiranya keputusan yang diterima bukanlah seperti yang diharapkan, jangan sesekali berputus asa. Selain itu, beliau turut berterima kasih kepada ibu bapa dan guru-guru yang berhempas pulas berusaha bagi membantu pelajar mengharungi peperiksaan dalam masa mencabar ini. Ini kerana ibu bapa dan guru-guru berusaha berlipat kali ganda menerusi proses pembelajaran dan pengajaran PDP yang penuh mencabar dalam suasana norma baharu. Beliau berpesan agar keputusan yang diterima hari ini menjadi penyuntik semangat untuk terus berusaha bagi memastikan kehidupan serta masa depan yang terjamin. Beberapa pembaharuan diperkenal Kementerian Pendidikan Malaysia KPM buat julung kalinya bagi memastikan kelancaran urusan berkaitan SPM 2020 selain menyokong inisiatif digitalisasi. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Muhammad Razi Majidin berkata ia termasuk semakan keputusan dan muat turun slip peperiksaan SPM 2020 secara dalam talian. Bagi calon yang tidak mempunyai akses internet untuk mendapatkan keputusan, beliau berkata pihak sekolah telah berbincang dengan calon-calon berkenaan mengenai kaedah terbaik bagi mereka mendapatkan keputusan. Pada hari Isnin ini, pada 14 Jun 2021, sijil slip keputusan rasmi akan boleh dimuat turun dari myresults3.moe.gov.my. Slip ini adalah seperti mana slip-slip sebelum ini, di mana dia ada jata negara dan juga di bawah itu ada QR code untuk memudahkan rujukan.
Selain itu, pemeriksaan skrip jawapan juga dilaksana secara dalam talian dan proses pengeluaran keputusan disingkatkan dari 90 hari kepada 76 hari. Pencetakan dan pengedaran sijil SPM dipercepat dari 6 bulan kepada 1 bulan dan ia dijangka akan diedarkan secara berperingkat bermula 10 Julai depan. Di Johor, semakan keputusan SPM 2020 secara dalam talian diterima baik para pelajar yang menyifatkan kaedah tersebut bersesuaian bagi mengelak penularan COVID-19 yang masih serius ketika ini. Bagi Idin Amirul Haikal Nurizwan, pelajar cemerlang SPM dari Bandar Putra Kulai, meskipun sedih kerana tidak dapat mengambil keputusan bersama rakan-rakan, namun tetap bersyukur dan gembira dengan keputusan cemerlang 8A. Pelajar jurusan perakaunan itu menjalankan ulang kaji bersama rakan-rakan secara dalam talian mengikut modul dan jadual yang disediakan guru mereka. Bagi Idin, beliau memilih untuk menjalankan ulang kaji sambil mendengar muzik kerana cara tersebut dapat memudahkan proses pembelajarannya semasa di rumah. Rumah kita orang study pakai Google Meet, cikgu dah tu lah apa. Dia kasih jadual dulu untuk kita orang ready dengan study tu. So pada masa dia nak buat meeting tu, dia kasih link, kita masuk study macam biasa. Sama je. Ibu bapa turut memberi dorongan kepada beliau untuk terus menjalankan ulang kaji pelajaran menghadapi SPM ketika penularan COVID-19 dalam negara. Sementara itu, Tuan Adam Syakir Tuan Ismail, pelajar cemerlang SPM 2020 dari Mersing, juga bersyukur dengan keputusan 9A beliau. Pelajar jurusan sains itu memilih untuk mengambil sedikit masa berehat daripada belajar bagi merehatkan minda sebelum menyambung ulang kaji SPM ketika berada di rumah. First kali saya rasa macam bersyukur lah. Sebab selama ni saya berusaha dan rasa seronok juga lah sebab dapat berjaya dengan kawan-kawan sekali. Di Kuantan Pahang, pasangan kembar Ahmad Hazim Zahir Shah dan Ahmad Haziq Zahir Shah meraihkan keputusan SPM yang diterima bersama ahli keluarga terdekat. Menurut Ahmad Hazim, ia memperoleh 2A daripada 11 mata pelajaran. Perasaan terkilan tidak dapat disembunyikannya apabila hanya berhubung melalui telefon untuk mengutuskan ucapan terima kasih kepada teman seperjuangan. Ingat dapat nak ambil result kat sekolah, dapat jumpa kawan-kawan balik, dapat jumpa cikgu-cikgu, dapat jumpa junior-junior yang lama dan dah lama tak jumpa, hampir 6 bulan tak jumpa. Tu ingat dapat tangkap gambar sama-sama semua. Lepas tu agak kecewa lah sebab ada yang kalau macam tahun ni tak dapat naik pentas, ada yang tak dapat naik pentas walaupun result cemerlang tak dapat naik pentas. Cuma sebab dapat ambil result kat rumah je. Macam tu. Bagi kembarnya pula Ahmad Haziq yang memperoleh 7A walaupun turut terkilan, namun dia berbangga apabila kekangan COVID-19 yang menyebabkan mereka lebih banyak melakukan kaedah pembelajaran dan pengajaran di rumah PDPR dapat dilaksana dengan jayanya. Kita ada grup WhatsApp satu sekolah. Semua cikgu ada dalam tu, semua murid ada dalam tu. Lepas tu ada juga yang kita orang sendiri punya. Kira kalau macam kita orang tak faham, kita tak nak ganggu cikgu-cikgu, kita orang tanya sesama kita orang. Macam tanya siapa yang masuk kelas tadi, siapa yang boleh ajar semula apa yang cikgu ajar tadi, siapa yang faham. Menurut ibu mereka, Zainah Muhammad Isa, kepekaan guru dan ibu bapa dalam memastikan pembelajaran sentiasa berjalan membolehkan kedua-dua anaknya memperoleh keputusan yang baik. Kami ibu bapa dan cikgu-cikgu ada grup WhatsApp dan sentiasa ingatkan dalam grup WhatsApp tu tentang jadual waktu kelas dan jadual waktu kerja rumah, bila yang kena hantar dan sebagainya. Jadi kami memang ibu bapa dengan cikgu tu hubungan tu memang sangat rapat dan pemantauan kami ibu bapa tu memang kena
maknanya bekerjasamalah dengan cikgu tu, jangan mengharapkan kepada cikgu sahaja. Bersyukur walaupun dalam keadaan pandemik sekarang ni, COVID-19 ni, kita masih lagi dapat meneruskan peperiksaan SPM tu, dapat lagi ambil result tu walaupun secara online. Tapi dia punya dari segi dia punya budak-budak ni, dia punya rasa lain sikit lah. Sebabnya daripada segi tadi dia cakap macam dia rasa dia asalnya dia niat tu memang nak berjumpa dengan kawan-kawan lah. Kawan-kawan, ucap terima kasih pada ustazah dia di sana di sekolah. Jadi benda tu dapat dilakukan. Jadi boleh jadi benda ni adalah hikmah dia tersendiri, insya-Allah. Menurut Zahir Shah, situasi terkini menjadikan ibu bapa turut sama menggalas peranan penting dalam memantau pembelajaran anak-anak di rumah. Belajar secara konsisten 9 jam sehari dan membuat perancangan rapi untuk menentukan subjek yang akan dipelajari setiap hari. Itu antara rahsia kejayaan Ainul Mardiha Irfan, pelajar terbaik SMA Tengku Amalin Aisyah Puteri yang memperoleh keputusan cemerlang 11A dalam peperiksaan SPM 2020. Pelajar aliran sains agama itu mengakui faktor persekitaran juga memainkan peranan penting dalam membangkitkan mood belajar. Bagi saya subjek matematik tambahan, sebab matematik tambahan dia bukan pembacaan, dia kira-kira dan bagi saya sukarlah. Tapi alhamdulillah selepas mendapat tunjuk ajar dari cikgu, kawan-kawan dengan petunjuk senior dan family yang menyokong, antara tips ni ialah membuat latihan yang selalu dan konsisten. Alhamdulillah boleh saya dapat Sementara itu, menurut bapanya, Dr. Irfan Muhammad, 42 tahun, yang juga pakar perubatan di Hospital Universiti Sains Malaysia HUSM Kubang Kerian, ibu bapa memainkan peranan yang amat besar dalam menyokong PDPR anak-anak dengan memantau perkembangan mereka sepanjang masa. Di sinilah sebenarnya menguji komitmen ibu bapa. Sebab kalau dulu kita hantar pelajar pukul 7 dah ambil pukul 2 atau pukul 3, segalanya diletakkan kepada sekolah. Tetapi apabila PDPR ini mengambil tempatnya, jadi komitmen ibu bapa bukan sahaja dari segi material tetapi juga dari segi sokongan emosi dan fizik moral. Dalam perkembangan lain, Kementerian Pengajian Tinggi KPT akan melaksanakan fasa pengemaskinian UPU online selama 7 hari bermula 15 Jun dan ditutup pada pukul 5 petang 21 Jun ini. Ia bertujuan memberi peluang kepada pemohon lepasan SPM 2020 terutama di luar bandar yang sudah memohon fasa pertama bagi mengemaskini pilihan program pengajian berdasarkan keputusan peperiksaan mereka. KPT dalam kenyataan hari ini berkata pemohon boleh mengemaskini semua pilihan program pengajian berdasarkan keputusan SPM 2020 kecuali program pengajian sudah dipanggil temuduga atau ujian. Katanya hebahan keputusan permohonan UPU online lepasan SPM sesi akademik 2021-2022 dijangka dibuat pada minggu ke-3 Julai ini. Serentak dengan pengemaskinian itu, KPT akan melaksanakan program Jom Masuk IPT Virtual 2021 JMIPT Virtual 2021 dengan kerjasama rakan strategik Universiti Malaya UM. Ini bagi memastikan penyampaian maklumat berkaitan akses pendidikan tinggi tidak terjejas ketika negara berdepan cabaran pandemik COVID-19. Baik saudara, untuk perkembangan cuaca dalam negara langsung dari Jabatan Meteorologi bersama-sama pegawainya Syazwani Yahya. Silakan. Assalamualaikum dan selamat petang kepada semua penonton. Kembali bersama Map Malaysia untuk perkembangan cuaca pada petang ini. Kita terus perhatikan kepada amaran angin kencang dan laut bergelora yang telah pun dikemaskini oleh Map Malaysia pada hari ini melibatkan kawasan perairan Phuket, Samui, Condor dan juga Reef North yang dijangkakan akan berlanjutan sehingga ke 14 Jun 2021. Namun begitu, keadaan angin kencang dan laut bergelora yang sedang berlaku di kawasan perairan rantau negara sehingga mencecah 50 km sejam
melibatkan kawasan perairan Phuket telah pun dinaik taraf dan juga telah pun dikemas kini sehingga 16 Jun 2021. Keadaan angin kencang dan laut bergelora ini adalah sangat berbahaya kepada semua aktiviti perairan termasuklah bot-bot kecil, rekreasi laut dan juga sukan laut. Oleh demikian, kami menasihatkan orang awam di luar sana agar sentiasa berwaspada ketika berada di kawasan perairan berkenaan kerana ketinggian ombak yang boleh mencecah antara 2.5 meter sehingga ke 3.5 meter. Seterusnya kita perhatikan kepada paparan imej gema radar untuk tinjauan semasa. Keadaan hujan dan ribut petir sejak dari awal petang tadi hampir meliputi keseluruhan tempat di seluruh semenanjung Malaysia. Namun demikian, hujan dan ribut petir yang sedang berlaku di Negeri Selangor, Negeri Sembilan, Melaka dan juga Johor telah pun beransur reda dan mula bergerak ke arah timur semenanjung Malaysia, dan keadaan cuaca di seluruh utara semenanjung Malaysia dijangkakan akan berlanjutan sehingga ke malam nanti. Begitu juga melibatkan negeri Kelantan, Terengganu serta pedalaman negeri Pahang. Seterusnya untuk negeri Sabah dan juga Sarawak, hujan dan ribut petir yang sedang berlaku di 1-2 tempat melibatkan bahagian Kudat, Sandakan dan juga Tawau dijangkakan akan berlanjutan dalam tempoh 2 hingga 3 jam dari sekarang. Manakala di negeri Sarawak pula, keadaan ribut petir yang sedang berlaku di 1-2 tempat melibatkan bahagian barat dan juga pedalaman ini dijangkakan akan berlanjutan sehingga ke awal malam nanti. Sekian saja informasi cuaca untuk kali ini. Seterusnya untuk sebarang maklumat terkini berkenaan dengan cuaca dan gempa bumi seluruh negara, anda layari laman sesawang kami di www.mbit.gov.my, Twitter, Instagram, Facebook dan juga YouTube rasmi Met Malaysia. Sekian dari saya, Farah Halim. Kita ikuti paparan ramalan cuaca di bandar-bandar utama di Malaysia sepanjang malam nanti. Assalamualaikum. Vaksin mungkin kalau katakan boleh mendatangkan mudarat, maka dia sama macam kita membunuh diri. Hampir juga saya ditebuk leher, paru-paru saya dah tak boleh nak pump oksigen dekat seluruh badan. Saya terpaksa dipengsankan sekali lagi. COVID tu memang efek dia tu memang nauzubillah. Kalau boleh kita elak, kita elak. Saudara, perkembangan lintas langsung negeri-negeri dimulakan dengan Rita Alisius Malik di Kota Kinabalu. Antara perkongsiannya, 50% gaji jemaah menteri dan pembantu menteri di Sabah akan dipotong selama 2 bulan. Teruskan Rita. Baik Zera, terima kasih dan salam sejahtera. Kerajaan negeri hari ini mengumumkan pemotongan 50% gaji jemaah menteri dan pembantu menteri selama 2 bulan bermula bulan ini. Turut dipotong 30% gaji ahli Dewan Undangan Negeri ADUN dalam Gabungan Rakyat Sabah GRS selama 1 bulan. Jumlah yang diperolehi daripada pemotongan gaji ini akan disalurkan untuk bantuan COVID-19. Ketua Menteri mengumumkan perkara ini dalam sidang media di Ibu Pejabat Polis Kontingen Sabah Kota Kinabalu selepas mendengar taklimat tertutup mengenai keadaan keselamatan Sabah yang disampaikan Pesuruhjaya Polis Sabah, Datuk Hazani Ghazali. Datuk Haji J turut mengumumkan bantuan Sabah prihatin 3.0 COVID-19 berjumlah 120.46 juta ringgit serta tambahan 34.4 juta ringgit untuk bantuan bakul makanan kepada semua
semua sektor yang terkesan akibat pandemik. Ia sebagai tambahan kepada bantuan yang disalurkan oleh Kerajaan Persekutuan mengenai program imunisasi COVID-19 kebangsaan PIK. Penduduk luar bandar kini boleh datang terus ke pusat pemberian vaksin PPV untuk mendapatkan suntikan tanpa perlu mendaftar melalui aplikasi MySejahtera. Kementerian Kesihatan sudah mula masuk ke kawasan-kawasan luar bandar untuk memberi vaksin kepada rakyat kita. Dan saya berharap rakyat kita mengambil peluang ini walaupun tidak mendaftar melalui MySejahtera, mereka boleh terus ke pusat-pusat pemberian vaksin untuk menerima vaksin COVID-19. Seorang ahli politik mengaku tidak bersalah atas 5 pertuduhan melakukan jenayah kekerasan dan mencabul 2 wanita termasuk seorang peserta pertandingan Unduk Ngadau 2021 di Mahkamah Magistrat Kota Kinabalu hari ini. Pengakuan dibuat di hadapan Magistrat Jessica Ombau Kakayun. Menurut kertas pertuduhan yang dibacakan Timbalan Pendakwa Raya Siti Amirah Muhammad Ali, tertuduh didakwa menggunakan kekerasan dengan niat mencabul seorang wanita pada 11 malam 17 April lalu di sebuah hotel di Kota Kinabalu, manakala 4 pertuduhan mencabul peserta Unduk Ngadau pada pukul 2 petang, 3.30 petang, 9.45 malam dan 10 malam pada 19 Mei lalu. Mahkamah membenarkan jaminan RM8,000 untuk setiap pertuduhan dengan 2 penjamin tempatan. Tertuduh juga diarah menyerahkan pasport serta melapor diri ke Balai Polis sebulan sekali dan dilarang berhubung dengan mangsa atau saksi sehingga kes yang disiasat di bawah Seksyen 354 Kanun Keseksaan itu selesai. Mahkamah menetapkan 14, 21 dan 22 Julai untuk pengurusan kes. Peningkatan kluster COVID-19 di kawasan perkampungan mendorong Polis Sepitang memperhebat pemantauan prosedur operasi standard SOP di kawasan berkenaan. Pemantauan lebih kerap yang dijalankan oleh pasukan pemantauan polis itu bagi memastikan penduduk kampung sentiasa mematuhi SOP yang ditetapkan. Ketua Polis Daerah Sepitang DSP Champin Piuh berkata individu yang diarah menjalani kuarantin sepatutnya tidak boleh keluar rumah bagi mengelak sebarang risiko jangkitan. Mana-mana individu yang dikuarantin oleh pihak KKM, kita akan buat spot check ataupun pemantauan dari rumah ke rumah supaya mereka ini tidak sewenang-wenangnya bergerak bebas keluar meninggalkan rumah dan bergerak ke kawasan-kawasan tumpuan orang ramai. DSP Champin ditemui pemberita RTM selepas melakukan pemeriksaan sekatan jalan raya di Sepitang. Terdahulu pasukan PDRM Sepitang dengan kerjasama Agensi Keselamatan terdiri APM, Rela serta penguatkuasa Majlis Daerah Sepitang dan pejabat kesihatan kawasan Sepitang melaksanakan ops bersepadu di sekitar pekan. Pematuhan SOP di Pekan Sepitang ni setakat ni alhamdulillah terkawal lah. Dengan kerjasama daripada rakan-rakan jabatan agensi yang lain, terutamanya PDRM, Jabatan Kesihatan sendiri, pihak APM, Rela, dan kita pun selalu mengadakan pemeriksaan bersepadu. Setakat semalam, sebanyak 3 kompaun dikeluarkan penguatkuasa Majlis Daerah Sepitang ke atas premis perniagaan yang ingkar SOP. Sementara itu, 2 lokaliti di daerah Beaufort kini sedang menjalani Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD, iaitu Kampung Klias Baru dan Taman Wawasan. PKPD di Kampung Klias bermula 2 Jun lalu hingga 15 Jun, manakala PKPD di Taman Wawasan bermula hari ini hingga 23 Jun. Ketua Polis Daerah Beaufort DSP Zaki Yusof Yaakob berkata penduduk di kedua-dua lokaliti sudah dimaklumkan mengenai prosedur operasi standard SOP yang wajib dipatuhi berdasarkan arahan Majlis Keselamatan Negara MKN dan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Daripada masa ke semasa kita akan memberi taklimat kepada penduduk perumahan ini apa tugas mereka dan siapa yang dibenarkan keluar dan siapa yang dibenarkan masuk.
Beliau ditemui pemberita RTM di PKPD Taman Wawasan Beaufort. PKPD Taman Wawasan melibatkan 2,321 penduduk daripada 638 ketua isi rumah, manakala PKPD Kampung Kelias baru melibatkan 545 penduduk daripada 235 ketua isi rumah. Selain dua lokaliti berkenaan, Polis Beaufort turut bertanggungjawab menyelia PKPD di Kampung Manggis, Kuala Penyu yang berkuat kuasa hingga Sabtu ini. Menurut DSP Yusof Zaki, kawalan di laluan masuk ke kawasan PKPD dan laluan tikus di daerah berkenaan kini diperketat. Penduduk di beberapa kawasan dalam daerah Beaufort, khususnya Lumadan yang berhadapan masalah bekalan air bersih sejak bencana banjir bulan lalu, kini mendapat bekalan air secara catuan. Penyaluran air secara catuan dijangka berterusan sehingga kerja-kerja pembersihan loji air Beaufort 1 selesai dijalankan. Menurut Ahli Dewan Undangan Negeri Lumadan, Ruslan Muharram, catuan air akan terus dilaksana sehingga loji air pulih sepenuhnya. Catuan air masih dilakukan sebab ada satu loji lagi yang belum siap sepenuhnya untuk dibersihkan. Sudah tentu kita mempunyai masalah-masalah beberapa kampung lah yang belum dapat bakalan air. Ruslan ditemui selepas menerima bantuan banjir sumbangan Yayasan Dakwah Islamia Malaysia Yadim Sabah dan orang perseorangan untuk diagihkan kepada 155 keluarga terjejas banjir di Kampung Indomadi Beaufort. Sementara itu, Pengarah Yadim Sabah Haji Samin Ongki berharap masalah bekalan air bersih yang dihadapi penduduk dapat diatasi segera. Masalah air di Beaufort ini mesti dicari penyelesaian jangka panjang supaya masalah ini tidak akan berulang dan air bersih dapat diperoleh oleh penduduk. Kesatuan Guru-Guru Kerajaan Sabah KGKS menyambut baik program bantuan Ehsan Komputer baik Kerajaan Negeri yang diumum oleh Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Jinor baru-baru ini. Sebanyak 10,000 unit komputer ribah akan diagihkan kepada pelajar miskin. Setiausaha Agung KGKS Fazil Muhammad Jamil dalam satu kenyataan di Ibu Negeri berkata pengagihan komputer riba itu merupakan langkah tepat sejajar usaha mengurangkan kekangan pelajar miskin Tegar dalam menjalani pembelajaran digital. Katanya komputer riba amat diperlukan oleh pelajar masa kini, khususnya pelajar yang bakal menduduki peperiksaan utama seperti Sijil Pelajaran Malaysia SPM, Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia STPM dan Sijil Tinggi Agama Malaysia STAM. Pengagihan komputer riba kepada pelajar yang memerlukan itu juga dapat membantu memudahkan proses pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR bagi memastikan tiada kececeran ilmu dalam kalangan pelajar. Baik saudara, sekian paparan dari negeri di bawah bayu. Terus patuh SOP bersama hentikan penularan jangkitan COVID-19. Kita jaga kita, kembali bersama Zehra. Silakan. Baik, terima kasih Rita. Seterusnya kita ikuti perkembangan dari Bumi Kenyalang. Pasukan bergerak suntikan vaksin COVID-19 diwujudkan untuk mempercepat proses vaksinasi bagi kawasan pedalaman. Kita terus saja langsung ke sana bersama Bu Mawin. Teruskan Bu Ma. Baik, terima kasih Zaira. Salam sejahtera dan salam hormat. Kaedah turun padang atau pasukan bergerak suntikan vaksin COVID-19 diwujudkan untuk mempercepat proses vaksinasi bagi kawasan pedalaman di bahagian Kapit, merangkumi daerah Kapit, Bukit Mabung dan Song. Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg berkata, pasukan bergerak bagi vaksinasi COVID-19 ini akan diketuai oleh Jabatan Kesihatan Kapit dan dibantu pasukan Angkatan Tentera Malaysia dan para sukarelawan. Sebanyak 16 mobile team di daerah Kapit, 20 mobile team di daerah Bukit Mambung dan juga mobile team yang ada di Song. Dan mobile team ini akan terus pergi ke tempat-tempat pusat vaksinasi. Datuk Patinggi Abang Johari menyatakan demikian dalam satu sidang media di Kapit. Beliau yakin dengan adanya peranan pasukan bergerak ini, ia berupaya membantu usaha kerajaan mempercepatkan pemberian vaksin di seluruh Kapit khasnya. Tambahnya, dengan adanya pasukan bergerak bahagian Kapit dapat mencapai imuniti kelompok bagi membina ketahanan tubuh menjelang Ogos nanti.
Dalam pada itu, sebanyak 71 pusat pemberian vaksin PPV dirancang untuk ditubuhkan di bahagian Kapit dalam usaha memvaksin lebih 96,000 penduduk. Menurut Residen Kapit, nyurat keti daripada jumlah PPV itu, sebanyak 18 adalah pasukan statik, 31 pasukan bergerak dan 19 lagi adalah pasukan doktor udara. 22 PPV akan dibuka di daerah Kapit, 7 di daerah Song, 17 di daerah Belaga dan 24 buah PPV lagi akan dibuka di daerah Bukit Mabong. Katanya misi program imunisasi COVID-19 itu merangkumi sebanyak 646 buah rumah panjang dan kampung. Beliau berkata demikian dalam sesi taklimat kepada Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg di dataran Kapit hari ini. Turut hadir pada taklimat itu adalah ketiga-tiga timbalan Ketua Menteri Sarawak dan adun-adun di bahagian Kapit. Selepas taklimat tersebut, Datuk Patinggi Abang Johari turut menyampaikan penyerahan simbolik bantuan makanan Sarawakku Sayang kepada adun-adun di sekitar bahagian Kapit. Sejumlah 19,200 ketua isi rumah akan menerima bantuan makanan di 5 dun di bahagian tersebut. Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS ialah universiti pertama di negeri ini yang bakal menjadi salah sebuah pusat pemberian vaksin PPV dan berkapasiti 2,000 penerima vaksin sehari bermula Isnin depan. Pengerusi Jawatan Kuasa COVID-19 UNIMAS, Profesor Datuk Muhammad Fazil Abdul Rahman berkata, ia antara usaha universiti dalam membantu kerajaan negeri dan persekutuan dalam mempercepat proses vaksinasi khususnya di sekitar Kuching. Universiti Malaysia Sarawak sentiasa akan membantu kerajaan negeri dan juga persekutuan dalam memastikan usaha-usaha ke arah mempersiapkan usaha kita dalam memerangi COVID ini melalui pelbagai kaedah. Beliau yang juga penolong Naib Chancellor Kepimpinan dan Pembangunan UNIMAS memaklumkan universiti itu juga berperanan dalam mewujudkan mobile PPV yang akan membantu petugas kesihatan memberi suntikan vaksin ke kawasan luar bandar selain merancang mengadakan suntikan vaksinasi secara pandu lalu. Beliau ditemui pemberita RTM ketika meninjau persediaan dan susun atur logistik di PPV Dewan Delima, salah sebuah dewan dalam Dewan Tunku Abdul Rahman Putra Datar Putra UNIMAS di Kota Semerahan hari ini. Dalam pada itu, Pengarah Hospital Pengajar dan Pusat Perubatan UNIMAS merangkap Pengarah PPV UNIMAS, Dr. Eva Bujang Safawi, ditemui RTM berkata PPV ini akan beroperasi dari 8.30 pagi sehingga 6.30 petang. InsyaAllah dengan sistem yang kita ada, kita boleh menamatkan 3,000 orang lah dalam masa 10 jam. PPV di UNIMAS ini selain ruangan yang luas, ia juga mempunyai 20 kaunter pendaftaran, 12 kaunter vaksinasi dan 10 kaunter pemerhatian serta laluan khas untuk orang kurang upaya dan warga emas juga disediakan. Penantian keputusan peperiksaan sijil pelajaran Malaysia SPM 2020 yang penuh mencabar kali ini berikutan pandemik COVID-19 terjawab dengan keputusan mencatatkan pencapaian terbaik sejak 2016. Bagi calon-calon SPM khasnya di Kuching, SPM 2020 disifatkan peperiksaan yang paling mencabar buat mereka. Walau bagaimanapun, cabaran tersebut dapat diatasi dengan semangat untuk lebih cemerlang sebagai bukti halangan hanyalah batu loncatan untuk lebih berjaya. Semasa dihubungi RTM pagi tadi, Lawrence Johansen Tangat, calon SPM di SMK Padawan, mendapat keputusan cemerlang dalam semua mata pelajaran. Ini dalam pandemik COVID-19, terutama sekali pembelajaran secara PDPR di rumah. Walau bagaimanapun, ini tidak mematahkan semangat saya untuk terus belajar dan mengecapi keputusan yang cemerlang di dalam SPM. Bagi Abdullah Nur Ain Abdul Malik Karim, calon SPM di SMK Petrajaya, keputusan cemerlang yang beliau perolehi dengan keputusan 7A dianggap hasil bayaran balik untuk usaha dirinya yang berdepan tekanan semasa membuat persiapan SPM tahun lepas dengan melakukan sesi ulang kaji pelajaran bersama-sama secara dalam talian dengan guru dan rakan-rakan. Apa yang penting, saya berpuas hati dengan keputusan saya walaupun banyak cabaran yang dihadapi terutama semasa pandemik. Belajar secara PDPR, tapi saya ada target saya sendiri untuk cemerlang dalam SPM.
Saya berterima kasih kepada ibu bapa saya dan guru-guru di SMK Petrajaya yang banyak membantu saya di dalam SPM kali ini. Alhamdulillah, kami bersyukur ke atas keadaan ilahi, keputusan anak kami. SPM kali itu bagus. Walaupunnya belajar makin online, dah dapat juga capai apa yang dimaunya. Dalam pada itu, Norzawianti Madel, ibu kepada Natasha Alia Muhammad Taha yang berjaya mendapat 7A1B, memberitahu beliau berpuas hati dengan keputusan anaknya yang telah berusaha penuh menerusi kaedah pembelajaran dalam talian. Sangkanya lulus dengan cemerlang walaupun dalam keadaan pandemik tu. Kami terima kasih banyak dengan guru-gurunya di sekolah yang banyak membantu. Saya sangat berterima kasih kepada cikgu yang beri ilmu, kepada kawan yang banyak membantu, kepada keluarga saya, terutamanya mak saya yang banyak memberi sokongan kepada saya. Dalam pada itu, Zulhafizan Tahir, calon SPM yang mendapat keputusan cemerlang kali ini, memberitahu pembelajaran PDPR banyak membantu beliau dalam kejayaan kali ini. PDPR secara maya pada mulanya agak susah bagi saya dan juga rakan-rakan saya kerana PDPR secara maya tidak seperti PDP secara bersemuka yang lebih efisien dan mudah untuk para pelajar dan juga guru. Dorongan dan sokongan dari ibu bapa juga menjadi satu motivasi dan pembakar semangat kepada kami calon SPM 2020 untuk cukup bersedia dari segi. Projek selenggaraan bekalan air yang kritikal dan perlu dilakukan segera di bawah Jabatan Bekalan Air Luar Bandar JEBAB sahaja yang dibenarkan beroperasi dalam tempoh-tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP di Sarawak. Menteri Muda Utiliti Bekalan Air Datuk Dr. Abdul Rahman Junadi walau bagaimanapun berkata semua pemaju atau kontraktor yang dipertanggungjawabkan perlu mengikut prosedur operasi standard SOP ditetapkan. Pemaju serta pegawai kita diminta untuk mendapat kebenaran daripada kementerian. Beliau menyatakan demikian pada majlis simbolik penyerahan bantuan bekalan makanan Sarawak Ku Sayang bagi Dewan Undangan Negeri Pantai Damai di Pusat Khidmat Dun Pantai Damai, Jalan Haji Taha, Kuching. Tambahnya lagi, JEBAB juga diminta melakukan persediaan seperti penghantaran lori tangki air untuk menghadapi musim kemarau atau taburan hujan yang berkurangan di beberapa kawasan yang kebiasaannya akan berlaku dalam bulan April sehingga September bagi memudahkan penduduk di kawasan yang terjejas. Seramai 2,946 ketua isi rumah KIR di Tanjung Manis menerima bantuan bakul makanan Bantuan Khas Sarawak Ku Sayang BKSS yang mula diagih secara berperingkat bermula sejak Rabu lepas. Menteri Muda Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar Datuk Len Talib Saleh berharap bantuan ini dapat meringankan beban sara hidup dan ekonomi rakyat yang terkesan akibat pandemik COVID-19 khasnya golongan B40. Dari pengisian dalam bakul ini merupakan makanan asas untuk kita dapat bertahan dalam 2 minggu. Beliau ditemui oleh pihak media ketika mengagihkan bantuan bakul makanan secara simbolik kepada Wakil Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum serta pemancar Morshidi Mores. Dalam pada itu, Datuk Len yang juga merupakan ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kuala Rajang turut melawat Pusat Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan Fasa 2 di Dewan Masyarakat Belawai. Dalam majlis berasingan, pengagihan bakul makanan Bantuan Khas Sarawak Ku Sayang BKSS untuk 5,000 KIR berdaftar di Dun Meluan diagihkan secara berperingkat. Menurut Adun Meluan Roland Duat Jubin, kerja-kerja pengagihan telah bermula pada 8 Jun lepas dan dijangka selesai esok. Baik saudara, sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Zehra di Angkasa Puri. Silakan Zehra. Terima kasih Buma. Janji temu suntikan vaksin pengamal media serta tinjauan pemakaian pelitup muka berganda. Itu antara perkongsian lintas langsung dari Perak bersama Nur Ain Abu Bakar. Silakan Ain. Baik, terima kasih Zehra. Penantian pengamal media di negeri ini untuk mendapatkan suntikan vaksin COVID-19 bakal berakhir. 123 petugas terlibat dijangka menerima tarikh janji temu vaksinasi menerusi aplikasi MySejahtera hari ini. Pengarah Kesihatan Negeri Datuk Dr. Ding Leming memaklumkan petugas media perlu mendapat keutamaan penerimaan vaksin secepat mungkin. Ini kerana mereka terlibat secara langsung dengan tugasan di lapangan. Yang mana-mana nama ada dalam line listing kita akan plus. Dalam hari ini kita akan plus temu janji.
Beliau berkata demikian selepas membuat tinjauan ke Pusat Pemberian Vaksin PPV Pandu Lalu di Stadium Indra Mulia Ipoh pagi tadi. Selasa lalu, Persatuan Pengamal Media Perak PPMP menggesa kerajaan menyegerakan pemberian vaksin kepada petugas media supaya dapat menjalankan tugas dengan lebih yakin dan selamat. Perkhidmatan Pusat Pemberian Vaksin PPV Pandu Lalu yang pertama di Perak dilancarkan hari ini. Menerusi perkhidmatan tersebut, tempoh masa yang diambil untuk menerima suntikan vaksin dapat dijimatkan. Untuk perinciannya, kita bersama wartawan Fahmi Muhammad Nur di lokasi. Baiklah, terima kasih. Saya melintas langsung seketika. Saya bawakan kepada anda dari Pusat Pemberian Vaksin PPV Stadium Indra Mulia di Ipoh hari ini. Dan hari ini, perkhidmatan PPV Pandu Lalu yang pertama di negeri ini telah pun dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Datuk Sarani Mohamad. Dan untuk berkongsi mengenai PPV Pandu Lalu di negeri Perak ini, bersama dengan saya ketika ini adalah Dr. Asmah binti Zainal Abidin, pakar perubatan kesihatan awam, pegawai kesihatan daerah Kinta. Assalamualaikum, Doktor. Assalamualaikum. Baik, Doktor, mungkin boleh kita berkongsi dengan penonton PPV Pandu Lalu di daerah Kinta ini. Okey, terima kasih. Untuk makluman, hari ini adalah hari pertama kami membuat operasi Pusat Pemberian Vaksin Stadium Indra Mulia melalui kaedah Pandu Lalu, dan kami berikan peluang kepada mereka yang mendapat dos kedua untuk diberi pilihan sama ada untuk Pandu Lalu atau masih kaedah biasa, maksudnya walk through di dalam Dewan Stadium Indra Mulia ini. Baik, dan berapa bilangan yang target untuk penerima vaksin di sini? Okey, untuk hari ini kita ada hampir 500 orang penerima vaksin yang untuk dos kedua. So mereka diberi pilihan lah. So kalau tengok kebanyakan mereka memilih untuk Pandu Lalu lah. Baik, Doktor, mungkin ada harapan ataupun nasihat, Doktor, lah kepada mereka yang akan menggunakan perkhidmatan Pandu Lalu ini? Okey, kami utamakan Pandu Lalu ini buat masa ini adalah untuk mereka yang mendapat dos kedua, dan utama juga kepada mereka yang orang kurang kelainan upaya, mereka warga emas, dan juga mereka yang ada masalah berjalan kaki lah. Jadi ini adalah kaedah yang paling mudah lah untuk mereka yang ada masalah tersebut untuk mendapat perkhidmatan vaksinasi. Tapi saya tegaskan semula, mereka yang kami tawarkan sekarang ini adalah untuk mereka yang mendapat dos kedua sahaja. Baik, terima kasih, Doktor, atas perkongsian. Baiklah, jadi saya kira setakat itu dulu. Sudah semestinya perkhidmatan PPV Pandu Lalu ini akan mempercepatkan lagi usaha kita dalam mencapai imuniti kelompok dan terus menjayakan program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Untuk seketika kita kembali dulu bersama dengan Ain di studio. Silakan. Pemakaian 2 pelitup muka tidak menjadi kewajipan dalam prosedur operasi standard SOP yang telah ditetapkan kerajaan. Namun, amalan itu adalah digalakkan kepada orang ramai. Tinjauan RTM di sebuah pasaraya di Ibu Negeri mendapati pengunjung menyahut saranan itu dengan mengenakan pelitup muka jenis kain sebagai lapisan tambahan bersama pelitup muka jenis perubatan. Kesedaran ini adalah satu perkara yang wajar diberi kepujian sebagai salah satu usaha dalam membantu kerajaan memerangi pandemik COVID-19. Sebab saya nampak sekarang ni kita penularan wabak COVID-19 dalam Malaysia sekarang ni agak serius. Jadi saya ikut saranan daripada pihak kerajaan lah, yang mana menyarankan kita untuk memakai double face mask supaya lebih selamat lah. Bukan saja untuk saya, untuk family saya juga. Sebab ada dengar saranan dari KKM, dia syorkan untuk pakai 2 face mask lah. Dia cakap lebih sekarang keadaan sekarang kan. Dia susah sikit, tapi lama-lama tu dia macam boleh adapt sendiri lah. Benda tu normal lah lama-lama. Sebab sekarang dulu kita tak pernah pakai face mask pun. Sekarang dah pakai face mask, lepas tu sekarang pakai double layer. Kira adapt sikit-sikit lah. Ada sesak nafas tak? Tak ada. Sebab saya di mask dulu. Sebab itu COVID-19 tu tahu lah sekarang banyak orang, saya hari-hari tengok itu TV cakap lah, banyak orang mati, saya pun pun tak tahu macam mana cakap lah. Itulah, kita semua kena main ke peranan kita lah. Kan? Kita kena main ke peranan kita, masing-masing kena jaga. Keluarga kita pun kena jaga. Jadi kita keluar, kita beli barang, kita pergi beli keperluan semua. Jadi kita kena sentiasa menjaga kita punya ni lah. Supaya balik rumah, kita basuh semua. Double face mask ni untuk protect kita punya keselamatan lah.
Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah sebelum ini memaklumkan kajian dilakukan Pusat Kawalan dan Pencegahan Penyakit CDC mendapati pemakaian pelitup muka jenis kain bersama pelitup muka jenis perubatan dapat mengurangkan risiko jangkitan COVID-19. Sekian paparan berita dari Perak hari ini. Duduk rumah jika tiada keperluan untuk keluar. Sama-sama kita lindung diri, lindung semua. Kembali bersama Zehra di Angkasa Puri. Silakan. Hampir 12.8 juta penduduk di negara ini yang layak divaksinasi atau 52.8% telah mendaftar untuk mendapatkan suntikan vaksin setakat semalam. Sabah dengan 20.01% dan Kelantan 37.71% masih kekal negeri paling kurang mendaftar dengan program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Sementara itu, hampir 3.95 juta individu telah diberikan suntikan COVID-19. 1.22 juta daripadanya telah melengkapkan kedua-dua dos suntikan. Berikut data harian vaksinasi COVID-19 mengikut negeri. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM akan menggerakkan 15,000 sukarelawan bagi membantu melancarkan proses program imunisasi COVID-19 kebangsaan di seluruh negara. Menterinya Datuk Seri Rina Muhammad Harun menjelaskan inisiatif itu bagi meningkatkan kesedaran masyarakat khususnya warga emas dan golongan orang kurang upaya OKU untuk menerima vaksin COVID-19 sekaligus mampu mengoptimumkan sasaran imuniti kelompok. Ini merupakan salah satu kerjasama di antara kementerian dan juga Kementerian MOSTI dan juga KKM untuk kita sama-sama memenangi dalam memerangi COVID ini. Jadi tak ada cara lain, kita harus untuk memberikan vaksin kepada seramai mungkin agar herd immunity ini 80% itu akan dapat kita capai dengan segera. Beliau ditemui media selepas membuat tinjauan dan lawatan di Pusat Jagaan Rumah Kebajikan Calvary Land di Sepang. Setakat ini 46 penghuni dan kaki tangan pusat jagaan berkenaan telah divaksin. Dua siri khas suntikan vaksinasi COVID-19 akan dilaksana Parlimen Maran Pahang bagi memastikan masyarakat orang asli di daerah itu menerima suntikan vaksin yang disaran kerajaan. Menurut Timbalan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Datuk Seri Dr. Ismail Abdul Muttalib, inisiatif tersebut bagi memastikan tidak berlaku keciciran dalam menerima suntikan vaksin. Tambahnya, sokongan penuh diterima ketua-ketua masyarakat asli di Maran itu dapat mengurangkan pergerakan keluar masuk sekaligus menyekat penularan wabak COVID-19. Kita telah memanggil batin-batin dalam Parlimen Maran untuk kita mengadakan taklimat khas special di kawasan saya dan kita telah bersetuju dan mereka telah bersetuju untuk menjalani suntikan vaksin ini bagi penduduk mereka atas pengaruh yang diberikan oleh batin-batin ini. InsyaAllah kita akan dudukan dua siri khusus untuk masyarakat orang asli ini dan kita kumpulkan semua mereka di tempat mereka sendiri dan mereka tidak perlu keluar.
Dalam pada itu, menurut beliau, masalah logistik termasuk pengangkutan juga turut dapat diselesaikan dengan penempatan anggota perubatan di Dewan Serbaguna yang terdapat di kawasan masing-masing. Malah kerjasama daripada pelbagai agensi juga turut melancarkan pelaksanaan program itu yang dijadualkan akan dimulakan dalam masa terdekat. Beliau berkata demikian kepada RTM ketika melakukan lawatan rasmi ke Pusat Pemberian Vaksin PPV Dewan Jubli Shah Maran. Sementara itu, menyedari kesukaran yang dihadapi masyarakat khususnya di kawasan pedalaman untuk mendapatkan suntikan vaksin, Lembaga Zakat Negeri Kedah LZNK mengambil inisiatif menggunakan klinik bergerak miliknya bagi memberi perkhidmatan vaksinasi kepada rakyat yang memerlukan. RM40,000 diperuntuk oleh LZNK yang bekerjasama dengan Pejabat Kesihatan dan Pejabat Daerah Padang Terap bagi memastikan kelancaran operasi klinik bergerak tersebut. Buat permulaan, seramai 50 penduduk terdiri daripada warga emas di sekitar kawasan Kampung Perik, Kuala Nerang dekat Padang Terap menerima suntikan vaksin melalui klinik bergerak tersebut pagi tadi. Ketua Pegawai Eksekutif LZNK, Sheikh Zakaria Othman berkata pihaknya memahami keperluan masyarakat khususnya di kawasan luar bandar yang menghadapi pelbagai kesukaran untuk bergerak ke pusat pemberian vaksin PPV yang terletak agak jauh dari kediaman mereka. InsyaAllah kita sedang berurusan dengan Pejabat Kesihatan Negeri Kedah untuk menyediakan kemudahan yang seumpamanya kepada seluruh masyarakat di Negeri Kedah sekiranya diperlukan. Dan insyaAllah Lembaga Zakat Negeri Kedah bersedia untuk menggerakkan semua jentera yang ada bagi memastikan proses orang ramai yang mendapat vaksin ini berjalan dengan lebih cepat dan pantas. Sementara itu, penduduk kampung yang ditemui menyambut baik usaha murni yang dilakukan oleh Lembaga Zakat Negeri Kedah bersama agensi dan jabatan berkaitan. Saya menerima maklumat vaksin ni, dia beritahu dalam grup WhatsApp lah. Cara ada kemudahan untuk main buat ni, cara untuk kita tak ada start lah kan. Dia beritahu kata warga emas ni umur 60 ke atas ni, partner kata ada keistimewaan dia buat cara vaksin bergerak ni. Ni orang ni. Kemudian kita pun, saya dua dengan orang perempuan sekali lah. Dua orang sekali buat masuk dalam program ni lah. Baguslah, seronok lah. Dia kata tu dengar-dengar macam cukup. Tidak kena daftar minat ke. Dia konongan ni dia macam cukup di kampung ni. Seronok lah. Terima kasih lah. Mak dekat ni no. Tak kena pergi jauh. Tok ni duk ingat lah tok ni orang nak kena pergi jauh-jauh dah lah. Payah anak-anak duk jauh. Kata nak pergi. Ni ada dengar kata sini dekat. Seronok lah. Lah. Alhamdulillah lah. Alhamdulillah lah. Minta bagi sihat lah. Cucuk ni. Minta lah bagi sihat. Macam selamanya lah. Jangan bagi duk sakit lah. Elok lah nyakit ni. Pada keluarga tu. Anak-anak cucu tu. Perkembangan terkini kes COVID-19 dalam negara. Sebanyak 5,671 kes baharu dicatatkan hari ini. Selangor merekodkan kes tertinggi dengan 1,510 kes, diikuti wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 769 dan Sarawak 631. Berikut statistik harian kes COVID-19 mengikut negeri. Sementara itu, 23 lagi kes COVID-19 yang dijangkiti virus SARS-CoV-2 yang dikategorikan sebagai varian yang membimbangkan VOC dikesan di negara ini bagi tempoh 3 hingga 8 Jun lalu. Ia menjadikan jumlah kes VOC di negara ini sehingga semalam bertambah kepada 145 kes. Manakala varian berkepentingan VOI kekal 16 kes.
Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah menerusi perkongsian dalam laman Facebooknya memaklumkan 19 kes baharu VOC yang dikesan adalah membabitkan varian beta B1351. Ia merangkumi 8 kes di Selangor, 3 kes di wilayah Persekutuan Putrajaya, masing-masing 2 kes di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Melaka dan Kedah serta masing-masing 1 kes di Perak dan Perlis. Manakala 4 lagi VOC membabitkan varian Delta B16172 yang dikesan masing-masing 2 kes di wilayah Persekutuan Putrajaya dan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Sehubungan itu, beliau menasihati masyarakat untuk segera tampil mendaftarkan diri dan ahli keluarga bagi mendapatkan vaksin dalam usaha membantu negara dalam membentuk imuniti kelompok. Ia juga antara langkah bagi mengekang kesan buruk penularan varian dalam kalangan komuniti. Jago sukan elektronik, jago akademik, itu yang boleh disifatkan terhadap atlet e-sukan negara Muhammad Muzaffar Zuhair Mustafa atau lebih dikenali dengan gelaran CHEMEK. CHEMEK berjaya melakar keputusan cemerlang dengan meraih 8A dalam CJ Pelajaran Malaysia SPM 2020 yang diumum hari ini. Seperti yang kita semua tahu, hari ini keluarnya keputusan SPM 2020 dan Alhamdulillah saya berjaya mendapatkan keputusan straight A's, iaitu 8A secara keseluruhan. Pertama sekali saya ingin merafakkan rasa kesyukuran kepada Allah SWT di atas rezeki yang telah dikurniakan untuk saya mendapatkan keputusan yang baik ini. Selain itu, terima kasih juga kepada ibu bapa saya, ahli keluarga saya, rakan-rakan saya, guru-guru dan tidak lupa juga kepada sahabat e-sport saya serta sponsor-sponsor saya. Beliau menghargai sokongan berterusan yang diberikan terhadap kariernya sebagai penggiat sukan elektronik. Dalam pada itu, CHEMEK turut memberi nasihat kepada peminat e-sukan agar mengasah bakat di saluran yang betul. Dan pesanan saya kepada adik-adik di luar sana yang ingin mencuburi bidang e-sukan seperti saya atau ingin menjadi pemain profesional, saya mencadangkan supaya anda menyertai banyak pertandingan untuk mengasah bakat anda. Selain itu, pentingnya juga untuk mengikuti saluran yang betul dan sentiasa berusaha, jangan berputus asa. Beliau berkata demikian secara eksklusif ketika dihubungi RTM. CHEMEK pernah menjulang gelaran juara kejohanan FIFA peringkat kebangsaan dan menghuni kedudukan 100 pemain terbaik FUT Weekend League. Nauman Harimau Melaya kini menggegar saingan kumpulan G. Bahagian tengah, Ron! 2-0. 1-2. Satu perlahan, masih lagi Magno. Peluang bagi Magno. Nantikan aksi Harimau Melaya dan perlawanan-perlawanan kumpulan G dalam Perlawanan Bola Sepak Kelayakan Piala Dunia FIFA Qatar 2022 dan Piala Asia AFC China 2023. Ayo sokong Harimau Melaya bersama RTM. Baik, saudara, berita wilayah berakhir di sini. Pastikan anda sentiasa patuhi SOP PKP, amalkan PKP kendiri. Jangan tularkan berita palsu, cari informasi mengikut saluran yang betul dan sahih. Saya Zara Zamri dengan itu, Assalamualaikum. Jumpa lagi.